So ini adalah soalan, contoh soalan dia. Diberi satu siri geometri 1, 5, 25, 125. So kita tahu 1 tu adalah kita punya A. So A kita adalah 1 dan R kita adalah, disebabkan dia janjang geometri, jadi kita guna formula R sama dengan T2 bahagi T1. So dapat 5. Okey, so soalan A dia minta cari hasil tambah 10 sebutan pertama. So kita tahu sebutan hasil tambah adalah S. So hasil tambah S 10 sebutan pertama, jadi dia akan jadi S10 lah. So jadi kita guna formula Sn adalah sama dengan A dalam kurungan R kuasa N tolak 1 bahagi R tolak 1. Okey, ada beza tau. Kalau R awak positif, kalau R awak adalah lebih besar daripada 1, bukan dia positif. Kalau dia lebih besar daripada 1, awak punya Rn ni dekat depan. Kalau R awak tu dia kurang dari 1, kalau R tu dia kurang daripada 1, formula tu sama, cuma bezanya kedudukan Rn tu berubah. Sepatutnya R kat sini kan. So R tu akan berubah tempat dengan 1. So formula dia akan jadi A dalam kurungan 1 tolak R kuasa N bahagi 1 tolak R. So kena pastikan R dia dulu. R dia lebih 1 ke kurang 1. So kalau lebih 1, kita kena guna R kita kat depan lah. So kita boleh ganti masuk A kita 1 dalam kurungan R kita 5 kuasa 10 tolak 1 bahagi dengan 5 tolak 1. So bila kita tekan kalkulator, kita dapatlah 2441 406. Okey, kemudian yang kedua dia kata cari nilai N. Nilai N dengan keadaan Sn ialah 3906. So kita masuklah dalam formula kita yang ni tadi kan. Jadi kita gantikan Sn kita adalah 3906 sama dengan A kita 1. Lepas tu kita punya R kita adalah 5 kuasa N kita tak tahu tolak 1 bahagi 5 tolak 1. Okey. So kita dapat 5 tolak 1 4. Jadi 4 didarabkan kat sini, kita dapat 15624 sama dengan 5 kuasa N tolak 1. Okey, kemudian satu ni kalau darab pun dia tak akan dapat ni kan. Jadi kita pindahkan negatif 1 pula ke sebelah, kita dapat 15625 sama dengan 5 kuasa N. So kita tahu dia boleh ditukarkan menjadi log. So kita log sebelah kiri kanan, log sebelah kiri, log sebelah kanan. So kita tahu kuasa kan, kuasa bawah boleh dipindahkan ke hadapan. Ini cikgu bagi saja, cikgu ulang balik supaya awak tahu konsep log. Ingat balik konsep log. Kalau dia kuasa, kita bawa pindah hadapan. So ini hubungannya darab, jadi log 5 pindah sebelah, dia akan jadi bahagilah. So N sama dengan log 15625 bahagi dengan log 5. So awak tekan kalkulator, awak dapat 6. Faham tak? Jelas? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, cikgu teruskan. Sebuah syarikat produk kesihatan. Ada orang bercakap ke? Tak dengar. Cakap apa awak nak tanya tu? Boleh ulang boleh tadi. Awak nak suruh ulang yang mana satu tu? Zaim. Atas tadi. Yang ulang dekat mana? A ke B? B. B. Okey, dekat soalan tu kan dia bagi 3 Sn sama dengan 3906. Jadi cikgu guna formula kat atas. So cikgu gantikan Sn cikgu dengan 3906. Kemudian cikgu gantikan A cikgu. Lepas tu cikgu gantikan cikgu punya R masuk dalam formula. Okey, yang ni masuk dalam formula tak ada masalah kan? So 5 tolak 1 4. So bila dah 4 pindah ke sebelah, dia akan jadi darab. So 309 darab 4 dapat 15624.
Kemudian kita pindahkan negatif 1 pindah ke sebelah, dia akan jadi tambah jadi 15625. Okey, kat sini yang guna konsep hukum log. So kalau kita tak boleh selesaikan kalau kita nak kalau kita punya anu dekat atas, jadi kita kena guna log. So kita akan guna log kiri kanan. So dalam log kuasa bawa pindah depan, so kita letaklah n kat depan. So bila kita dah letak n kat depan, ni n dengan log 5 ni hubungannya darab. So darab bawa pindah sebelah, dia akan jadi bahagi. Itu dapat, tekan kalkulator awak akan dapat 6 lah. Jelas tak Zaim? Jelas Okey. So kita pergi contoh 15. Sebuah syarikat produk kesihatan telah merancang satu strategi pemasaran. Setiap ahli perlu mempromosikan produk keluaran syarikat dengan mendapatkan 2 orang di bawahnya. Okey. So sekarang ni ada 1, so setiap tu kena ada 2 lah. So tunjukkan bahawa bilangan ahli bagi setiap tahap adalah 1 janjang geometri. Okey. So kita kena buat dululah kat sini Ini ada 1 kan? Ada 1. So cikgu buat 1. Lepas tu ni ada 2. So cikgu buat 2. Ni ada 4. So cikgu buat 4. Ini ada 8. Ada 8. Okey. So dia kata tunjukkan bahawa bilangan ahli bagi setiap tahap adalah suatu janjang geometri. So kalau kita nak menentukan suatu urutan itu ataupun satu jujukan itu adalah suatu janjang geometri, apa yang awak kena buat? Awak kena carilah R dia. Betul tak R dia R dia satu, R dia sama. Jadi kita carilah R sama dengan T2 bahagi dengan T1. So T2 kita adalah 2 bahagi 1, jawapan 2. So kita carilah yang R kedua. T3 bahagi dengan T2. Dapat tak? Jadi 4 bahagi 2, nilainya 2. Tak puas hati lagi, boleh cari R yang ketiga. T4 bahagi T3. 8 bahagi dengan 4, dapat jawapan 2 juga. Jadi menunjukkan bila R1 sama dengan R2 sama dengan R3. Jadi dia menunjukkan itu adalah janjang geometri. Faham tak? Faham? Faham cikgu. Okey, lepas tu cikgu teruskan B. Dia kata jika terdapat 9 tahap. So kita tahu kat sini ni kita dah tahu sana T1, T2, T3, T4. Jadi sekarang bila dia kata 9 tahap, apa yang soalan kata tu? Apa maksud dengan 9 tahap? Apa yang dia masukkan dengan 9 tahap? Itu adalah T9. betul, T9. So B T9. Dia kata apa lagi? Dalam suatu saya cari jumlah ahli. Akhirnya dia minta kalau dia bukan nak dia bukan nak 9. Dia kata jika terdapat 9 tahap dalam suatu strategi pemasaran, cari jumlah ahli yang terlibat. Jumlah ahli, ada perkataan jumlah. So bila ada perkataan jumlah, so soalan merujuk kepada T ke S? S. Betul, S. So sekarang ni kita punya ni salah lah, bukan T9, S9. Soalan minta S9 sama dengan A kita Sn sama dengan A dalam kurungan R kuasa N tolak 1 bahagi R tolak 1. So A kita adalah 1, R kita adalah 2, N kita adalah 9 tolak 1 bahagi 2 tolak 1. So kita boleh tekan kalkulator. Satu dalam kurungan 1 tak payahlah, 2 kuasa 9 tolak 1. So bahagikan 1 kan, 2 tolak 1, 1, jadi tak payahlah. Jawapan dia adalah 511.
Okey, faham? Ada soalan nak tanya? So kalau tak ada, cikgu teruskan. Kita tengok pula menentukan hasil tambah ke tak terhinggaan bagi janjang geometri. So ke tak terhinggaan ni menunjukkan dia adalah infinity. Infinity. Infinity tu adalah hasil tambah ke tak terhinggaan. Okey, contoh. Contoh awak buat lantunan bola. Okey, awak buat lantunan bola. Awak boleh agak ke berapa kali dia melantun sampai dia berhenti? Boleh tak? Boleh tak awak agak? Awak lantunkan bola tu, ini confirm berhenti 10 kali dia melantun, confirm berhenti. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Jadi, itu adalah salah satu contoh janjang geometri, tapi dia adalah hasil tambah ke tak terhinggaan. Sebab kita tak boleh agak berapa kali dibuat sampai dia berhenti. So, kita kena gunakan formula. Kita tak boleh guna formula yang sebelum ni lah, SN sama dengan. Sebab kita tak boleh agak berapa kali dia boleh berhenti. So, kita kena gunakan S infinity. Okey, contoh kita tengok kan, nak masukkan rumus dalam hasil tambah ke tak terhinggaan. Ni nampak hasil tambah ke tak terhinggaan. Jadi kita tahu soalan minta S infinity. So macam biasa kita keluarkan A dia dulu. A dia adalah 45. Dia punya R adalah 9 bahagi 45, iaitu bersamaan dengan 1/5. So kemudian bila soalan minta hasil tambah ke tak terhinggaan, jadi teruslah buat S infinity sama dengan 45 bahagi dengan 1 tolak 1/5. Jadi dapatlah jawapan 56 1/4. Nak buat dalam perpuluhan boleh, pecahan pun boleh. Okey, faham? Okey, seterusnya. Ini adalah contoh hasil tambah ke tak terhinggaan yang lain. Dia kata hasil tambah ke tak terhinggaan bagi suatu janjang geometri adalah 31 1/2. So untuk kita nak memudahkan jawab soalan janjang, bila baca soalan keluarkan maklumat dia. So kita tahu hasil tambah ke tak terhinggaan dia adalah S infinity sama dengan 31 1/2. Kemudian dia kata sini lagi hasil tambah dua sebutan yang pertama. Okey, so hasil tambah kita tahu dia adalah S. Bila dia kata dua sebutan yang pertama, jadi S2 sama dengan 28. Ini penting dalam menjawab soalan janjang geometri. Jadi kita kena gunakan rumus. So S infinity kita tahu formulanya adalah A bahagi 1 tolak R sama dengan 31 1/2. So S infinity ni cikgu ganti dengan formula dia lah. Kemudian cikgu gantikan S2 pula. Sebelum cikgu gantikan S2, cikgu nak singlekan A. So A sama dengan 31 1/2 1 tolak R. Okey. So kat sini cikgu masukkan formula S2 pula. S2 adalah A bahagi A R kuasa N tolak 1 bahagi dengan R tolak 1. So dapat jawapan 28. Okey. So apa cikgu buat? Soalan buku teks punya jalan macam agak sukar. Jadi cikgu nak buat macam ni. Kita dah dapat A kan? Betul tak? So cikgu gantikan A cikgu kat sini. Ni A, cikgu gantikan A cikgu ke sana. Okey. So kita dapat 31 tu ditukarkan kepada pecahan, dia dapat
63/2 dalam kurungan 1 tolak R dalam kurungan R kuasa N. R kuasa N pula. R kuasa 2. R kuasa 2. Tolak 1 sama dengan 28 bahagi R tolak 1. Okey. So, kita tahu R kuasa 2 ni kita boleh kembangkan. Kita boleh kembangkan menjadi 1 tolak R dalam kurungan R kuasa 2 tolak 1 adalah R tolak 1 R tambah 1 bahagi dengan R tolak 1 sama dengan 28. So, boleh potonglah benda ni. Boleh? So, boleh potong. Kita jadilah 1 tolak R tambah 1. So, yang nombor ini cikgu pindahkan ke sebelah. Jadi, dia akan jadi 28 bahagi 63/2. Hubungan ni darab kan? Ni dengan sini hubungannya darab. Jadi bila dipindahkan ke sebelah dia akan jadi bahagilah. So dapat jawapan 8/9. So kat sini jawapan dia 8/9. Yang ni kita kembang macam biasalah. 1 darab R dapat R, 1 darab 1 dapat tambah 1. Negatif R darab negatif R darab R dapat negatif R kuasa 2. Negatif R darab 1 dapat negatif R. So, R tolak R dah tak ada R lah. So, dapat jawapan 1 tolak R kuasa 2 sama dengan 8/9. 8/9 pindah sini, negatif R pindah sini, dia akan jadi 1 tolak 8/9 dapat 1/9 sama dengan R kuasa 2. So, R, bila kita tahu dalam NMAT, kita tahu bila kita R kuasa 2, kita akan jadi plus minus lah, punca kuasa kan. Plus minus punca kuasa 1/9, jadi R kita dapatlah 1/3 atau R sama dengan negatif 1/3. Faham? Ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada. Okey. Kenapa? Terang ulang yang tu. E dalam kurungan R kuasa 2. E dalam kurungan R kuasa. Okey, kenapa kat sini? Tu formula mana ni? Formula S2 ni. Formula SN kan A dalam kurungan R kuasa N tolak 1 bahagi R tolak 1. So, A cikgu memang tak tahulah. R memang tak tahu juga. Tapi N kita tahu. N kita adalah 2 kan. Soalan minta S2. So, kita gantilah N kita dengan 2. R pun tak tahu. Guna formula ni. A tak tahu. R tak tahu. R tak tahu. Lepas tu N kita ni adalah 2. 1, 1. R. 1, 1. Cikgu ganti masuk je formula tu. Faham tak? Siapa tanya tadi tak perasan? Miss. Faham tak Miss? Cikgu guna formula SN. Yang bawah ni semua faham? Jalan kerja dia. Faham Okey. So, kalau tak ada soalan, cikgu teruskan. Kita pergi pula kepada contoh 18. Ungkapkan perpuluhan berulang. So, dia bila berulang, okey, katakanlah tengok dekat kalkulator cikgu tunjuk. 1 bahagi 3.
So ini sebenarnya 1 bahagi 3 adalah 0.333333, dia tak berhenti. So bila dia tidak berhenti, kita katakan dia adalah suatu hasil tambah ke tak terhinggaan. Sebab sampai bila pun dia tak berhenti. Okey. Jadi contoh kita tengok kat sini ungkapkan perpuluhan berulang dalam bentuk hasil tambah ke tak terhinggaan. Okey, hasil tambah ke tak terhinggaan itu adalah S infinity bagi suatu janjang geometri. Seterusnya ungkapkan nombor itu dalam pecahan termudah. Okey, so cara nak jawab soalan ini kita ada 0.56363. Sekiranya cikgu teruskan, dia akan jadi 6363. Okey. Langkah yang pertama, apa yang tak sama dekat sini? Yang 63 tu sama kan? Yang tak sama adalah 0.5. Betul tak? Betul. Jadi kita kena keluarkan dulu 0.5. So bila awak tolak 0.5, dia akan jadi 0.06363. Betul? Betul tak? Tahu macam mana boleh dapat 0.06? Kita tolak je yang kat depan ni. 0.5 tu kita tolak. Kita dapatlah 0.636363. Okey, so yang pertama. Macam mana kita nak jadikan dia suatu jujukan nombor? Kita tengok yang pertama tu, apa yang sama tu jadi A ni. Cikgu berhenti sampai sini. Itu adalah A kita. Sebab itu yang yang sama kan. So A kita adalah 0.063. Okey, kita punya R adalah yang kedua adalah ni. Sekejap 0.063. Lepas tu sebutan yang kedua adalah yang cikgu dah highlight warna kuning ni kan. Dia akan jadi 0.000063. Lepas tu cikgu dah highlight lagi, koma lagi. Tempat yang cikgu highlight tu akan jadi 0.000063. Jelas tak macam mana nak buat jujukan dia? Okey, so kalau tak ada soalan maknanya fahamlah. So jadi R2 ni kita punya A, ini kita T1, T2, T3. So cikgu boleh buat 0.0063 bahagi dengan 0.063. So kita tekan kalkulator, kita dapat 0.00063 bahagi 0.063. So dapat 0.01. Okey, itu adalah R kita. Jadi kita masuk je dalam formula. S infinity sama dengan A kita adalah 0.063 bahagi dengan 1 tolak 0.01. Formula S infinity adalah A bahagi 1 tolak R. So kita gantikan 0.063 bahagi dalam kurungan 1 tolak 0.01. So dapatlah jawapan. Nampak? Ini dalam bentuk perpuluhan. Kita tekanlah pecahan. So dapatlah perpuluhan dia 7 per dengan 110. Okey. Awak jangan lupa yang kita mula-mula soalan tadi kita dah tolak 0.5 awal-awal kan. Jadi jawapan sebenar adalah 7 per 110 tambah balik dengan 0.5. So tambah dengan 0.5, dapatlah jawapan. Tekan pecahan dapat 31 per 55. Saya fikir kenapa kena kira? Kenapa tak guna kalkulator je? Tukar je lah dalam kalkulator. Okey, cikgu tunjuk dekat awak ya. Ini jawapan kita kan? 31 per 55. Dia boleh tukar pecahan kat sini. Boleh dapat 0.5636363. Okey. Tapi kalau cikgu buat 0.563,
63 cikgu tekan sama dengan, cikgu nak tukar pecahan, boleh? Tak boleh. Sebab tu kita perlu gunakan formula janjang geometri untuk mengubah suatu nombor berulang kepada pecahan. Jelas tak? Ada soalan nak tanya? Faham tak macam mana nak buat jujukan ini? Mukri dia cakap ke? Tak dengar Mukri. Okey, faham kan masuk dalam formula dan akhirnya kita tambah balik apa yang kita tolak tu? Jelas? Jelas cikgu. Okey, so kalau jelas cikgu teruskan contoh 19. Okey. Cikgu rasa hari ni macam tak sempat kita nak buat Jamboard. Kelas seterusnya kita akan fully grouping. So nanti bila cikgu dah habis kelas, awak kena bentuk. Lelaki ada 12, betul tak? Tak silap cikgu. Lelaki ada 12 ke? Tolong respon lelaki. Cikgu. Lelaki ada 12 cikgu. Okey, so lelaki 6, perempuan cikgu nak buat 4 kumpulan. Jadi selebihnya ada lagi 18 orang. Cikgu nak bahagi dengan 4. So ada kumpulan yang ada 4 orang, ada kumpulan yang 5 orang. So cikgu tak nak pilih, cikgu nak korang pilih sendiri. So nanti kalau dah pilih boleh paste dekat general lah. Nama kumpulan, siapa ahlinya. Okey, seterusnya contoh 19. Sebuah syarikat telekomunikasi berjaya menjual 0.5 juta buah telefon pintar pada tahun 2015. Okey, so bila kita baca macam ni, kita tahu, dia bagi tahu pada tahun 2015, bermakna ini adalah A kita. So A kita adalah 0.5. So dia kata setiap tahun jualan telefon pintar syarikat tersebut meningkat sebanyak 4%. Okey, ada orang mesej cikgu macam mana saya nak tahu? Soalan itu janjang aritmetik ke, janjang geometri ke, dia nak guna T ke, dia nak guna S. Okey, yang pertama, perbezaan di antara janjang geometri dengan janjang aritmetik. Janjang aritmetik bila dalam bentuk ayat dia cuma cakap meningkat atau menurun. So dia melibatkan tambah tolak ajalah. Tapi bila dia janjang aritmetik, bila nampak perpuluhan, peratus, pecahan, dia automatik dia adalah janjang geometri. So sekarang ini adalah dia punya peratus dia, 14%. Tapi bila di dalam keadaan macam ni, awak tak boleh kata R dia adalah 4%. Tak boleh. Dia mesti ditukarkan kepada perpuluhan. Dan perpuluhannya adalah 1.04. Kenapa 1.04? Sebab tahun sebelumnya kita dah belajar dalam kita dah belajar dalam nombor indeks kan. Kalau tahun sebelumnya adalah 100, tahun berikutnya adalah, kalau 4% kita kena tambah lah. Jadi akan jadi 104%. So bila ditukarkan menjadi perpuluhan, dia akan jadi 1.04. Jelas tak? Okey. So jangan awak kata 0.04 kan, memang akan silap lah. Cari jumlah. Okey, ada perkataan jumlah. So jumlah, nampak jumlah, saya tambah automatik kita tahu dia adalah S lah. Kita sambung dulu. Telefon pintar yang dijual dari tahun 2015 hingga tahun 2020 oleh. Awak kena kira lah 2015 sampai ke 2020 S berapa. So 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. So dia minta S6. So kalau tak pasti awak kira guna jari. So dia adalah S6. Jadi S6 kita tinggal masuk dalam formula. Ingat formula kita sama dengan A dalam kurungan. Disebabkan R dia lebih daripada 1, jadi A R kuasa N tolak 1 bahagi R tolak 1. Ganti masuk dalam formula lah. So 0.5 dalam kurungan
1.04 kuasa 6 tolak 1 bahagi 1.04 tolak 1. Jadi tekanlah kalkulator. So awak kena biasakan tekan kalkulator sebab selalunya yang buat awak tahu jawab tapi silly mistake pada kalkulator. So pastikan kena try tekan kalkulator. So dalam kurungan 1.06 kuasa 6 tolak 1 tutup kurungan bahagi dalam kurungan 1.04 tolak 1. So dapat jawapan 5.231 juta sebab tadi 0.5 juta kan, so dia juta lah kat situ. So B dia kata jika 33% daripada telefon pintar yang dijual tahun 2015 sehingga tahun 2012 bersaiz 5 inci dan 14% bersaiz 6 inci. Hitung jumlah telefon pintar yang bersaiz 5 inci dan 6 inci. Okay, so jadi awak kena tahulah berapa total semua supaya kita boleh cari 33% tu. Jadi kita dah tahu dia nak daripada 2017 sehingga ke 2020. Jadi cikgu buat urutan sebab nampak sekejap ya. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. So yang soalan minta adalah daripada tahun 2017 ke 2020, betul? So ini adalah T1, T2, T3, T4, T5, T6. Ada dua cara. Sama ada awak kena cari satu-satu, T3 berapa, T4 berapa, T5 berapa, T6 berapa dan tambahkan. Ataupun lebih senang, kita cari S6 keseluruhan sekali dengan tolak S2. So kita akan dapat apa yang kita nak lah. Jelas tak? S6 tolak S2. So kita akan dapat apa yang kita nak. Faham kenapa S6 tolak S2? Okay, so kita ganti masuk A kita tadi 0.5 kan? Okay, 0.5 dalam kurungan dia punya R tadi 1.04 kuasa 6 tolak 1 bahagi 1.04 kuasa 6 tolak 1 tolak 0.5 darab 1.04 kuasa 2 tolak 1 bahagi 1.04 tolak 1. Okey. So kita tekan kalkulator. Kita dah cari kan S6 tadi. S6 dia adalah 5.231. So kita tak perlulah cari yang tu. Sebab kita dah cari dekat soalan A. So kita tinggal cari yang ni je lah. So kita cuma tukar kuasa ni jadi kuasa 2. So dapat 1.545. 1.545 ya. Ya Mukri? Ha? Lain dah. Jawapan lain Apa yang lain? Apa tak dengar? Ulang balik Mukri. Alamak. Dia ni apa tu? Cikgu dengar dia tu, dia macam sesekat tak dengar apa yang awak cakap. Cuba siapa yang dengar apa yang Mukri cakap, dia tersekat lah, cikgu tak dengar apa dia cakap. Cikgu kata Oh, salah lah nilai dia tu. Sekejap ada salah ke cikgu tekan ni?
Cikgu salah tekan Oh, 1.4. 4. Okey. Terima kasih. 1.04. Betul. Cikgu yang salah tekan kalkulator. Okey, so dekat sini pun salah tadi. Kat sini. Yang ni adalah, kejap ya. Cikgu betulkan dulu. Ini adalah 1.02. Lepas tu yang ini betulkan balik. Ni 6 tadi kan. So 3.316. Okey. Terima kasih Mukri. Okey, so kita tolak, kita dapat jawapan 2.296. Okey, so kita belum habis buat lagi sebab soalan minta hitung jumlah. Jumlah telefon pintar. So dia dah bagi peratus kan. Jadi daripada total semua ini, peratus yang bersaiz 5 inci adalah 3/3 darab 2.296. Tekanlah kalkulator, awak akan dapat 0.758 juta. Lepas tu yang satu lagi dia adalah 14 bahagi 100 darab dengan 2.296, dapatlah jawapan 0.312 juta. Dan jumlah dia tambahkanlah. Jumlahnya adalah 0.758 tambah dengan 0.312. Dapat jawapan total semua adalah 1.079 juta. Okey. Faham? Ada soalan nak tanya? Apa? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada, cikgu nak test Cikgu nak test seorang. Cikgu nak tanya Syafiqah Amirah. Syafiqah Amirah boleh cakap tak, Syafiqah Amirah? Kalau tak boleh, pergi tulis dekat general tu. Dekat general, cikgu saya tak boleh cakap. Saya pakai PC ke? Janganlah cikgu panggil awak senyap aja. Okey, pakai PC. Syamira. Boleh Syamira? Syamira pun pakai PC ke? Okey. Kita jawab soalan 1. Cuba baca. So, test dawai dipotong ada beberapa bahagian dengan 10x cm, kurungan 4x tambah 20 cm dan kurungan 3x tambah 10. Alamak. Tambah 10. Sekejap. Cikgu pasang charger. Takut mati pula. Sekejap okey, sambung. Inilah 3 bahagian yang berurutan bagi suatu janjang geometrik. Okey. Bahagian terpanjang jika 10x ialah sebutan kedua terpanjang. Okey, so katakanlah awak ada satu tali dia 10 cm. Lepas tu awak potong kepada beberapa bahagian 10 cm So dengan ni ada satu janjang lah ni, kita tak tahu dia T berapa T berapa kita tak tahu. So apabila
apabila dia dipotong, jadi kita akan dapat ada bahagian yang panjang, ada yang bahagian pendek kan. So tapi dia punya tu berkurangan lah. Jadi panjang dia tu berkurangan. Okay, jadi dia suruh cari bahagian terpanjang. So bahagian terpanjang yang dimaksudkan sini apa benda? Tali, panjang tali. Bukan. Ni dipotong kepada beberapa bahagian tau. Okey, tak faham kot cikgu lukis. Ini gambar tali. So ni dipotong. Lepas tu dipotong. Lepas tu dipotong lagi. Lepas tu dipotong lagi. Lepas tu dipotong lagi. Lepas tu dipotong lagi. Faham tak? So bahagian terpanjang yang dimaksudkan sini apa? Yang bahagian paling panjang. Yelah apa? A. Pandai. Yang terpanjang tu sekali adalah A. Okey. So yang dikatakan sini adalah A. So soalan tanya A dia berapa? Okey, jika 10x adalah kedua sebutan kedua tu panjang, apa yang dimasukkan dengan sebutan kedua? S. S. R. Macam mana bantu dia? Apa benda sebutan kedua itu? T ya cikgu. T berapa? T kedua. Sebutan, ingat tak? Sebutan tu dalam bahasa Inggeris dia term. So term tu adalah T. Jadi T2 dia adalah 10x. Sampai sini faham? Faham cikgu. Okay, so A kita masih tak tahu kan? So kita boleh keluarkan kat sini. Kat sini kita boleh keluarkan D saja. Macam mana cikgu tahu D? Sebab dia adalah berkurang kan, ada perkataan kat sini. Dipotong. So kalau dia dipotong, dia mesti berkurang, betul tak? Jadi bila dia berkurang, dia adalah suatu dia bukannya janjang aritmetik, janjang geometri. Kat sini dia dah bagi janjang geometri. So kita punya R adalah, kalau tak boleh cari R1, kita boleh cari ni T2 tadi kan. Ni T3, ni T4. Okey. So macam mana kita nak cari R? Okey, R macam mana nak cari? Okey. Salah satunya adalah awak boleh cari menggunakan samakan dia punya R. Sebab kita tahu bila R dia sama, barulah dia membentuk janjang geometri, betul tak? Jadi awak kena guna R yang sama lah. Ini je yang kita tahu, R dia sama. Jadi kita boleh buat T4 bahagi T3 sama dengan T3 bahagi T2. So baru kita boleh dapat X. So T4 ni mesti awak tak tahu kan? Tak apa, cikgu lah yang bantu buat kan. Jadi 3x tolak 10 bahagi dengan 4x tambah 20 sama dengan 4x tambah 20 bahagi dengan 10x. Okey. So ni sebelah sini kita buat darab silang. So jadi 10x dalam kurungan 3x tolak 10 sama dengan 4x tambah 20 4x tambah 20. So kita darab macam biasa. 30x kuasa 2 tolak 100x sama dengan 16x kuasa 2 tambah 80x tambah 80x tambah 400. So cikgu pindahkan semua ke sini. Kita dapat 30 x tolak 16, kita dapat 14x kuasa 2. Negatif 100, lepas tu tolak lagi dengan 160, kita jadi negatif 260x. Lepas tu tolak 400. So tekan kalkulator. Negatif 260 negatif 400.
So kita dapat X kita adalah 20, satu lagi adalah negatif. So kita ambil yang positif lah. So X kita adalah 20. So kita dah tahu dah urutan kita kat sini. Kita ganti masuk balik supaya kita tahu urutan kita macam mana. Jadi 10 darab 20 sama dengan 200. Lepas tu 4 darab 20 tambah dengan 20 jadi 100. 3 darab 20 tolak 10 kita jadi 60 50. So boleh tak awak tahu berapa A? Macam mana? Jadi kita boleh tahulah R kita berapa, betul tak? R kita adalah sama dengan 100 bahagi dengan 200, bermakna R kita adalah 1/2. So untuk dapatkan A kita adalah kena darablah balik. 200, 150, 150. Jadi kalau ke sini dah bahagi 2, kalau pusing ke sini dia akan jadi darab 2 lah. So dia 400 lah dekat sini. Jadi A dia adalah 400. Faham tak? Faham cikgu. Yang lain macam mana, ada soalan? Okey, kalau tak ada, okey, bila dia kata sini, jika dawai itu dipotong kepada bilangan bahagian yang tak terhingga, cari panjang maksimum dawai itu. So, apa maksud bilangan bahagian yang tak terhingga? Apa maksud dia? Apa maksud dia? Syamira tadi, Syamira punya kan? Apa maksud dia Syamira? Maksudnya infinity. Betul, S infinity. So, kita bolehlah buat S infinity kita. So, masukkan dalam formula Syamira. Cikgu tak ingat lagi formula dia. Cikgu dah bagi formula kat sini, masukkan. 400. Okey, bahagi 1 tolak apa ni? 1/2. 1/2. Jadi jawapan awak? Jawapan dia 800 kan? Tekan kalkulator. 800. So, kemungkinan 800 lah yang paling maksimum panjang dia. Okey, so kelas kita pun dah habis. Nanti hari kelas hari Khamis, cikgu ulang semula. Kelas hari Khamis adalah kelas kelas kita menggunakan Jamboard, iaitu cooperative learning.